Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala asy-syaikh الشارح محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بأسقلان وقيل بمنى سنة 50 و100 ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين والموطأ وهو ابن 10 تفقه على مسلم ابن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال. Nah, kalau kita sempat kita sambung habislah muka surat ni. Okey. Baik. ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة. Jadi tempat lahir Imam Asy-Syafi'i itulah yang secara maknanya sahihnya walaupun ada khilaf khilaf di manakah dia dilahirkan oleh para ulama sejarah. Maka yang asahnya, yang lebih sahihnya ialah di Gaza. Gaza di mana ni? Gaza di Palestin. Al-ardu al-muhtallah. Pada hari ini ialah tanah yang dijajah oleh Yahudi laknatullahi alaihim. Tanah Palestin. Itulah tempat lahir Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka bertanggungjawab kepada kita itu untuk membebaskan bumi Palestin. Kalau dengan derma lah. Kalau boleh berjihad lah. Kalau boleh berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih sangat kisah saudara kita di bumi Palestin. Dalam bulan Ramadan ini mereka diserang pula. Biasanya setiap Ramadan begitulah. Israel ni, Yahudi ni dia sengaja untuk menyakitkan hati orang Islam. Dia dah tahu kita akan sambut hari raya. Tahu dah Ramadan bulan yang kebesaran, itulah dia sengaja membuat qanat ketika orang Islam berada dalam keadaan hendak bergembira. Kita boleh tengok sedikit pun kegembiraan orang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan pemimpin-pemimpin Islam untuk memimpin membebaskan bumi Palestin. Mudah-mudahan akan timbul Salahuddin Al-Ayyubi yang baru. Tapi sayangnya di Mesir itu tempat Salahuddin Al-Ayyubi dan hari ini bersekutu pula Yahudi. Allah. Kubur Imam Asy-Syafi'i ada di Mesir .
Ghazzah allati tuwfiya fiha Hashim. Jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hashim, apa nama ni, adalah merupakan datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim itulah, Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Hashim tu meninggal di apa nama ni, di Gaza. Wa qila bi Asqalan, dan kata qila ada kemungkinan, maknanya kata ada sebahagian dia dilahirkan, Imam Syafi'i itu dilahirkan di Asqalan. Asqalan ni pun di bumi ardu Palestin al-Mukhtallah, di apa namanya, tanah Palestin yang dijajah juga. Jadi orang di Asqalan ni dulu dia jadi pusat tentera Mesir, pusat tentera Mesir semasa kerajaan Islam yang kuat. Bila tahun 1948 jatuh ke tangan Yahudi laknatullahi alaih perjanjian itu, dan jahatlah, apa yang dibuat oleh orang Yahudi itu sangat teruklah, iaitu kita kata pembunuhan etnik yang berlaku di seluruh Mesir, menyebabkan orang lari ke Gaza semua sekali dan ke apa nama ni, tebing barat. Jadi pada hari ini di Asqalan ini dipenuhi oleh orang Yahudi. Itu pun ada Ibn Hajar Al-Asqalani, Asqalan, semua negara umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kekuatan kepada pimpinan orang Islam untuk mengembalikan bumi Palestin. Waqila bi Mina, ada juga yang kata dia dilahirkan di Mekah, di Mina. Mina di Mekah. Tapi itulah yang asah seperti yang disebut oleh Syirbini Al-Khatib, ialah di mana? Ialah di Gaza, Gaza, Palestin. Sanata khamsina wa mi'ah, iaitu pada tahun 150 Hijriah. Ini pada tahun 150 Hijriah ni ialah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Abu Hanifah dia pun wafat pada 150. Imam apa nama Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150. Maknanya dia memang tak sempat berjumpalah dengan Imam Abu Hanifah. Bahkan ada pendapat mengatakan Imam Abu Hanifah itu adalah seorang sahabat, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu pendapat yang tidak kuat, pendapat yang tidak kuat. Yang kuatnya dia adalah seorang tabi'i. Jadi lahir tahun 150. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Jadi Imam Malik wafat tahun 179. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Jadi Imam Syafi'i pergi belajar ke belajar di di Madinah secara pukul rata lebih kurang ni umurnya 15 tahun. Jadi lebih kurang dia bersama dengan Imam Malik dalam dekat dengan 20 dekat dengan berapa tahun? Kalau 150 dengan 179 dalam 30 tahun atau 9 tahun, lebih kurang belasan tahun, belasan 10 tahun lebih lah, bersama dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Thumma humila ila Makkah, kemudian dia dibawa ke Mekah. Wa huwa ibnu sanataini, kalau sambung wa huwa ibnu, dan itu hamzah wasal, maka dia adalah anak yang baru 2 tahun. Bila 2 tahun maka dia bawa pergi ke Mekah, daripada Gaza pergi ke Mekah. Maknya ialah seorang yang soleh, ibu kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tapi hidup susah, susah. Wana sya'a biha, dan dia pun membesarlah di bumi Mekah sana. Jadi hasrat mak dia nak suruh jadi orang baik, jadi orang alim, menghafal Quran. Wa hafizal Quran wa huwa ibnu 7 sinin. Dan dia menghafal Al-Quran ketika umurnya 17 tahun. Umur 7 tahun. Kita 17 tahun. Apa yang kita hafal pun apa surah Fatihah, alhamdulillah.
Jadi dia umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran menjadi darah daging kepada Imam Asy-Syafi'i. Oleh kerana itu mudah baginya untuk menemui hukum-hukum, mengistinbat hukum kerana Quran itu sangat dekat dengan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dia membaca Al-Quran itu selain pada bulan Ramadan, iaitu 1 kali khatam. Setiap hari 1 kali khatam. Pada bulan Ramadan 2 kali khatam. Mana-mana baca Quran 1 hari boleh khatam. Jadi ulama-ulama yang besar itu mereka sangat jaga Al-Quran Al-Karim. Jadi kadang-kadang mereka habiskan khatam 1 kali sebulan. Yang itu 1 minggu sekali. Ada yang 3 hari. Setengah ulama kata jangan kurang daripada 3 hari. Kerana kita jadi tidak fokus makna dia tadi. Tapi Imam Syafi'i baca 1 hari. Maknanya yang 1 hari ni macam mana? Yang 1 hari ini boleh, tetapi jangan sampai jadi tak tahu apa, baca tajwid tak tahu macam mana. Jadi Imam Syafi'i boleh buat. Macam mana dia boleh buat? Dia ada seorang baru ni dia tunjuk satu qari dalam YouTube membaca Al-Quran, kena baca hafazan lah. Tahfiz itu boleh buat dalam masa 7 jam. 7 jam boleh tamat. Mungkin itulah cara Imam Asy-Syafi'i. Setengah ulama menyatakan Imam Asy-Syafi'i dia baca Al-Quran dengan qiraat qiraat ahli Madinah, qiraat Nafi'. Yang kata dia baca dengan qiraat Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Itu maknanya Imam Asy-Syafi'i dia dengan Quran adalah sangat dekat, sangat dekat. Tiap-tiap hari dia baca Quran. Dia baca Quran sampai habis 1 hari. Maknanya setahun 365 kali tamat. Khatam. Kalau 10 tahun 3,000 kan. 10 tahun. Umur yang sangat berkah. Di samping menghafal Quran dia menulis lagi. Sampai menulis lagi dia mengajar lagi. Dia mengajar lagi, dia mengistinbat hukum lagi. Kadang dia bekerja lagi. Kadang-kadang dalam perjalanan yang jauh. Subhanallah. Umur yang sangat berkah. Ketika wafatnya umurnya 54 tahun. Itu dia wafat pada tahun 204 Hijriyah. Wal Muwatta'a wa huwa Ibnu Ashraf. Jadi dia hafal kitab Muwatta', hadis Muwatta'. Hadis Muwatta' dia hafal ketika umurnya 10 tahun. Kita 10 tahun hadis pun tak tahu apa lagi. Tapi dia dah hafal kitab Muwatta' ketika umurnya 10 tahun. Jadi kitab Muwatta' ni banyak Muwatta' Imam Malik lah yang terkenal. Al-Muwatta'at itu satu istilah dalam ilmu hadis. Jadi Muwatta' Imam Malik lah yang paling terkenal. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kitab hadis yang paling sahih ialah kitab Muwatta' Malik. Muwatta' Imam Malik. Maka ulama-ulama pun bahaskan tajuk ini, mana yang lebih sahih, Muwatta' Imam Malik ataupun Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kata para ulama, iaitu ketika adanya Imam Asy-Syafi'i itu dia belum lahir lagi kitab yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kerana itu pada masa itu kitab yang paling asah ialah kitab Muwatta'. Adapun selepas daripada itu maka sudah menjadi ijma' di kalangan ummah bahawa kitab hadis yang paling sahih selepas daripada kitab hadis yang paling sahih iaitulah kitab Al-Jami' As-Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Itulah yang paling sahih sekali di kalangan kitab hadis. Bukan makna yang lain tak ada. Yang lain pun hadis sahih juga, tapi hadis sahih yang tinggi taraf, yang paling tinggi taraf. Yang semua dalam kitab Bukhari dan Muslim semuanya sahih. Walaupun adalah 2-3 hadis yang dibahaskan oleh para ulama, tidaklah sampai ke derajat sahih. Ada juga. Tapi yang kita ni, yang umum ni, kita bukan ahli hadis ni, semua dalam Bukhari Muslim kita kira sahih semua sekali. Orang yang ahli hadis tu dia adalah kajian dia. Dia adalah kajian dia, sebab yang turun taraf sikit tu adalah sebab-sebab dia. Jadi kita kalau tu benda tu pun tak banyak, sikit saja. Ada 2, 3, 4 hadis saja.
Tapi ada perbahasan lah, itu saja. Itu bagi orang dalam bidang hadis. Kita tak dalam bidang hadis, yang ni kata dalam Bukhari, selesai. Dalam Muslim, selesai. Ha? Jadi itulah bila manusia ni, betul lah manusia ni adalah Allah Ta'ala apa nama ni, kesempurnaan itu hanyalah milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Tapi jangan besarkan tajuk ni. Ada orang dia bukan bidang hadis tapi dia besarkan tajuk ni sehingga orang lain pun ingat, oh dalam Bukhari lah Muslim pun ada juga yang tak sah. Bukan yang tak sahih tu maknanya derajat dia sahih tapi rendah sikit lah, turun. Contohnya nama orang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Jadi dalam riwayat Muslim, saya yang bersedekah dengan tangan kanan ni, dia menyembunyikan daripada tangan kiri ni. Gitu. Itu dia bagi terbalik, bersedekah dengan tangan kiri dan bersembunyi daripada tangan kanan. Itu saja sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya itu adalah perbahasan oleh ulama hadis. Kita Bukhari Muslim selesai. Dia adalah hadis yang sahih. Dan ada yang sahih yang lain lagi kitab sahih yang lain. Tapi kata Imam Syafi'i, kitab Muwatta Imam Malik adalah kitab hadis yang paling sahih. Imam Syafi'i sendiri dia ada musnad, musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Itu hadis-hadis yang riwayat dia lah. Kitab hadis ni bukan kita tulis sendiri, bukan. Kita tak boleh tulis, itu hadis Nabi, semua hadis Nabi. Yang dinisbahkan pada orang-orang tertentu tu sanad dia, sanad dia sampai di situ. Imam Syafi'i dia ada sanad dia sampai pada Rasulullah SAW yang dibukukan. Itu dah dipanggil kitab hadis. Bukan kitab hadisnya. Hari ni saya lihat Imam Bukhari tulis hadis. Bukan, hadis daripada Rasulullah. Yang Imam Bukhari tulis tu, dia tulis apa? Dia tulis hadis Rasulullah itu bersandar kepada sanad dia. Sanad, rantaian sanad daripada dia, pada guru dia sampai pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqqaha ala Muslimin ibni Khalidin mufti Makkah. Dan dia tafaqqah, maknanya dia belajar fiqh lah. Dia belajar fiqh itu ala Muslim, tafaqqah ni belajar fiqh sampai pandai ni dengan Muslim bin Khalid. Mufti Makkah. Dia adalah mufti Makkah. Maknanya zaman dulu kalau mufti Makkah ni maknanya orang bukan sembarangan lah. Mekah itu tempat ulama-ulama semua sekali berkumpul. Sekurang-kurangnya setahun sekali, iaitu ketika menunaikan ibadah haji. Jadi orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpengaruh, ulama-ulama semuanya pergi ke Mekah. Kalau muftinya tak cukup syarat ataupun muftinya kurang dia punya kemahiran dia, maka tak boleh dia mufti lah. Jadi ni mufti yang sangat hebat lah ni, Muslim bin Khalid. Yang besar lah jasa dia itu kerana mengajar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, memperkenalkan dia dengan fiqh. Nama dia Al-Ma'rufu Biz-Zinji. Dipanggil dia Az-Zinji. Az-Zinji ni makna orang Afrika. Zinji, ni orang Afrika, orang hitam, orang gelap. Orang gelap. Maknanya Az-Zinji. Az-Zinji maknanya orang Afrika yang gelap. Kita panggil apa? Kalau mereka panggil Black American. Black ini Black African. Ataupun kita panggil African terus. African. Az-Zinji. Li syiddati syukratihi. Kerana terlalu putihnya. Nama hitam. Tapi kerana terlalu putih. Syukrah putih yang kemerahan. Maknanya orang tu orang putih. Kalau kita tengok orang Arab yang putih tu nampak merah. Tapi panggil dia Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muslim bin Khalid Afrika panggil. Tapi dia ni putih. Kenapa ni? Min babi asma'i al-adadi. Ni daripada bab ni daripada orang panggil tajuk nama-nama yang berlawanan makna. Orang Arab ni ada lah betul. Jadi dia sebut nama hitam itu maksudnya baik. Gitu. Oh jahat kata. Ni jahat semua, jahat bahasa orang Terengganu. Ada nak kata baik. Nak kata baik. Nama ni orang belanja, makan. Kita pun nak belanja lah kawan-kawan ramai.
Tiba-tiba ada dah orang lain belanja. Oh jahat kamu, jahatmu. Dan dia dulu. Sempat dia dulu. Jahat itu bukan untuk menunjukkan jahat sungguh. Jahat itu maknanya baik. Maknanya terlalu baik. Terlalu baik. Engkau ni terlalu baik sampai tak sempat aku belanja, engkau belanja dulu. Tu panggil jahat. Susah juga nak terang ya. Tapi dalam bahasa Arab ni banyak nama seperti itu yang berlawanan. Dia tu putih. Dia tu putih, tapi oleh kerana putih sangat maka panggil hitam. Panggil Afrika Afrika. Jadi itulah nama Muslim bin Khalid Az-Zinji dia putih tu dia. Okey. Wa udhina lahu fil ifta'i wa huwa banu 15 sana. Jadi nombor apa? Nombor 11 nombor 13. Nombor 11 hingga nombor 19 nombor 15 ni dia apa nama ni, dia adalah mabni mabni pada dua perkataan tu 12 belas itu asyara tu belas, asyara tu belas, dan nombor sebelumnya tu khamsah dia adalah mabni, jadi dia akan baris atas lah walaupun dia jadi mudhafun ilaih di sini mudhafun ilaih. Jadi wa huwa banu 15 sanatan jadi apa nama ni antara nombor berapa, nombor 10 sehingga nombor 9. Maka sanatan jadi apa tu ni dipanggil tamyiz tamyiz al-adad tamyiz al-adad sanatan maksudlah wa huwa banu 15 sanatan diizinkan bagi Imam Asy-Syafi'i tadi untuk beri fatwa. Beri fatwa ni maknanya orang boleh tanya dia dan dia boleh bagi tahu ni begini jawapan ni kau kena buat begini. Yang ni sah, yang ni tak sah. Yang ni cara ni selesai zakat, yang ni tak selesai. Yang ni kena qada dulu. Yang ni begini. Itu dia bagi orang tanya dia pun jawab. Di zaman dulu tanya boleh tanya direct begini dan boleh tanya soalan tulis. Dan mufti pun kadang-kadang ditulis jawapan. Ditulis jawapan. Jadi jawab dan tanya ni dibenarkan jadi kalau orang apa nama ni tak cukup syarat tadi, tidak diberi keizinan, ini panggil tauliah ni bila tak diberi keizinan tadi maknanya tak cukup syarat untuk mengelakkan daripada ada orang yang mendakwa dia orang alim untuk dipuji, untuk dapat kelebihan sedangkan tak tahu. Jadi dia menyesatkan orang dan ini menyusahkan orang dan ini menjadi satu bala pada agama dan kepada umat. Oleh kerana itu digalakkan maknanya ada akuan untuk dia ni boleh beri fatwa. Tapi akuan beri fatwa ni umur muda lagi ni, 15 tahun. Itu dikatakan genius. Imam Asy-Syafi'i seorang yang sangat genius. Dengan kedudukan di Mekah, orang ramai orang alim semua sekali tu, tapi dia boleh memberi fatwa. Boleh memberi fatwa ketika umurnya 15 tahun. Ketika umurnya 15 tahun. Di zaman kita ni pun ada juga tauliah, tapi di apa nama ni pelik juga. Tauliah itu ditekankan sangat pada orang yang memang diketahui mahir dalam bidang agama. Jadi kena pandai-pandai lah, jangan susahkan sangat dalam masalah urusan tauliah. Tak nak juga salah bagi tauliah. Tauliah pada orang yang tak patut dapat tauliah, tiba-tiba dapat juga. Ilmu sembang pandai. Sembang kencang tu tapi sebenarnya tak belajar mana. Kalau begitu nanti akan menyesatkan orang, bahaya bahaya. Maka seeloknya jawab agama tu pergi dengar lah orang tu mengajar macam mana pergi dengar. Kalau dia tu okey boleh dibagi tauliah pada dia dengan tak payah minta pun tak apa. Sepatutnya tauliah ni maknanya ialah pejabat agama dia yang bagi pejabat agama, dia yang bagi apa kita kata pejabat agama ni dia yang bagi apa dia yang bagi pejabat agama ni dia yang bagi apa yang bagi pejabat agama ni dia yang tukang bagi tauliah lah orang nampak luar tak apalah apa nama ni. Jadi
bila dia itu pada nama ni, sekarang ni dia bukan dia bagi ya. Sekarang ni dia pada nama ni yang minta itu ialah orang yang mengajar tu kena minta. Jadi tu minta tauliah. Sebaiknya ialah pejabat agama tu yang bagi tauliah dengan tak ada orang minta, itu lebih baik ya. Dia tengok orang mengajar macam mana, dia kata okey, macam Sayyidina Ali tu ya. Dia tengok dekat Hasan Al-Basri, ramai orang mendengar Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengajar. Apa yang dia buat? Dia tanya. Dia tanya, kau mengajar orang ramai. Dia pun tanya beberapa soalan. Kemudian dia kata kalau begitu bolehlah kau ajar. Kau teruskanlah, kau ajarlah. Jadi itu maknanya pihak berkuasa dia pergi dengar di lapangan dan dia memberikan tauliah di lapangan. Ini masalah pengurusan lah, ya. Tak boleh juga tak ada tauliah, tak boleh juga diketatkan syarat dia itu. Jadi kena ada apa nama ni, dia bukan apa nama ni, kita kata terlalu keras dan bukanlah terlalu lembut, tak boleh. Dia antara tengah-tengah tu kena menjaga keadaan. Jadi dia terdedah pada keadaan-keadaan yang tertentu lah. Setengah tempat tak sama ya, setengah orang tu tak sama, kena ambil kira semua perkara. Yang pentingnya memberi manfaat pada ummah, memberi manfaat kepada ummah. Manfaat pada ummah. Baik. Kemudian الإفتاء وهو ابن 15 سنة مع أنه نشأ يتيما في هجر أمه بقلة من العيش وضيق الحال. Dalam keadaan dia itu 15 tahun kemudian dia itu pula dalam keadaan anak yatim. Kita kata bila dia ni anak yatim, macam mana kedudukan anak yatim? Bila dia anak yatim, maknanya hati kita. Tak apalah, kita habiskan dulu. Apa yang main? Jadi anak yatim. Bila anak yatim ni apa masalahnya? Masalahnya ialah tidak ada bapa. Pada zaman dahulu biasanya bila yatim miskin. Tapi tidak semestinya yatim miskin. Tapi kebanyakan bila anak yatim dah tak ada ayah, terutama pada zaman tu pula ada mak saja. Nak kerja banyak jenis yang laki-laki yang buat. Oleh kerana itu susahlah, susah nak dapat waktu, kena tolong mak, kena apa semua sekali. Tapi dia boleh ketika umur 15 tahun dia boleh beri fatwa. Itu apa namanya, nasya' yatiman fi hujri ummihi fi qillati minal aishi, dalam keadaan sedikit daripada kehidupan, maknanya kesempitan hidup lah. Wa dhaiqi halin, dalam keadaan sempit, hal keadaannya sempit. Hal keadaan sempit, mana hal keadaan sempit? Maknanya susah lah. Itu dengan makna sama lah lupa. Dengan makna sama. Qillatin minal aishi wa dhaiqi halin. Wa kana maknanya hebat. Orang yang tak cukup, banyak benda yang tak cukup, tapi dalam masa yang sama masih lagi dapat membuat pencapaian yang hebat. Masa tak ada, duit tak ada, tumpuan apa nama ni, tokoh-tokoh yang tertentu tak ada, tapi dia boleh buat. Dia boleh buat itu menunjukkan kuatnya semangat, di samping taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama, dan adalah dia, yakni Imam Asy-Syafi'i itu isim kanan dia adalah dhamir mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila al-Imam Asy-Syafi'i. Wa kana, dan adalah dia, yakni Imam Syafi'i itu fi sibahu, pada ketika budaknya, yujalisul ulama, ketika dia budak dia duduk bersama dengan para ulama, orang mendengar belajar bersama dengan para ulama. Bukan duduk saja dengan jalasan yang maknanya duduk belajar lah. Kita masa kecil kita sibuk main game. Sibuk zaman, kalau zaman saya dulu main macam-macam lah, main telur botol ada, main
gambar lah, macam-macam keset lah. Itu ketika budak-budak Jadi dia ketika budak ni, ketika Sibah, ketika budak dia buat apa ni? Dia bersama dengan para ulama. Kita kalau mak ayah suruh pun kita pun cari helah sajalah nak balik awal Tapi dia suka. Allah Ta'ala pilih dia. Wa yaktubu ma yastafidu fil idhami wa nahwihi. Wa nahwiha. Kemudian dia pun tulislah apa yang dia dapat daripada para ulama tadi, dia tulis. Dia tulis di tulang-tulang. Wa nahwiha, dan yang seumpama. Jadi kertas itu pun ada tapi mahal. Kertas dah ada dah zaman tu. Kerana dia orang miskin, apa yang boleh tulislah. Kita sekarang ni banyak kertas lah. Yang menulisnya, yang ustaz tu yang menulis. Yang kita ni tahan telinga. Imam Syafi'i dia menulis. Dia menulis pada izah. Hatta mala'a minha khabaja. Sehingga penuhlah khabaya ni, khabiyah ni dipanggil apa, macam jarur macam tong lah, bukan tong ni, macam tembikar tu, tong tembikar tu lah, tembikar. Kita panggil apa macam buyung air kita panggil apa tak datang dia punya perkataan. Jadi tempayan tu habis dia letak. Ini semua nota dia dalam kitab. Dalam orang panggil tempayan tu penuh lah dengan nota-nota Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma rahala ila Malik. Kemudian dia pun pergilah ke Imam Malik. Dia pergi seorang. Pergi belajar dengan Imam Malik. Daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu jauh tu. Zaman dulu, zaman sekarang pun jauh. Kalau naik bas tu lama tu. Zaman dulu lagi lama lah. Lama dia pergi. Bil Madinah. Di Madinah. Adalah kisah dia belajar dengan Imam Malik. Macam mana mula-mula semua sekali. Adalah kisah dia. Tapi dia telah menunjukkan tahap tahap suka pada ilmu pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa. Antaranya ialah dia boleh Imam Malik baca kitab Muwatta dia kata aku dah hafal. Kemudian bila Imam Malik suruh baca Muwatta, dia baca dengan bacaan yang betul. Kerana dia pandai bahasa Arab. Dia orang yang ahli bahasa Arab, Imam Syafi'i. Sampai itu suaranya sedap. Kata para ulama. Kerana banyak baca Quran. Orang banyak baca Quran, jadi suaranya sedap. Nak jadi suara sedap, caranya ialah dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi Imam Syafi'i baca, Imam Malik tak payah tegur banyak. Dia baca sekali, kemudian Imam Malik kata baca lagi. Dia kata baca lagi. Jadi itu maknanya anak murid yang hebat. Murid yang hebat diakui oleh gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dibenarkan berfatwa tadi oleh siapa tu? Oleh Muslim lah, oleh Muslim bin Khalid. Dia yang kata dia benarkan itu, yang tukang mengizinkan dia berfatwa itu ialah Imam Malik sendiri. Tapi itu jauh sikit lah Yang kata Imam Malik membenarkan dia berfatwa itu, kan Imam Malik pun tak kenal lagi dia. Kalau ikut cerita, dia pergi jumpa dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi yang lebih sesuai ni ialah Muslim bin Khalid tu. Kemudian hatta mala minha thumma rahala ila Malik bil Madinah wa lazamahu muddatan. Maka dia duduk dengan Imam Malik, ni terkenal lah. Dia guru dia yang besarnya ialah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Lama dia duduk dengan Imam Malik tu. Jadi macam kita kata tadi lah, Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179. Imam Syafi'i lahir 150. Jadi ada tempoh itu 29 tahun. Jadi kalau tolak 15 maknanya lebih kurang dalam 14 tahun. 14 tahun. Jadi maknanya belas tahun lah. Dia bersama dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan sangat tinggi adabnya dengan Imam Malik. Dan Imam Malik pun beradab dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan sangat menyayangi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, memberikan hadiah-hadiah kepada Imam Asy-Syafi'i. Thumma qadima Baghdad. Kemudian
dia pun datang ke Baghdad. Pergilah ke Baghdad. Baghdad ni pun dia ada lah sejarah Baghdad. Baghdad ni lebih kurang ni Madinah yang bulat kan. Ni pada zaman Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Pada hari ni sedih lah Baghdad. Jadi jatuh di tangan Hulagu sekali. Lagi jatuh di tangan Amerika. Yang kedua adalah lebih teruk daripada yang pertama. Sampai pada hari ini peperangan di dunia Islam lepas daripada perang perang Teluk itu kesannya sampai pada hari ini tak selesai lagi. Sampai melarat ke Syria semua sekali kawasan yang tidak stabil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan orang Islam, membaiki apa-apa yang kurang, banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya kelemahan-kelemahan kita, sampai kota keagungan orang Islam ini pun akhirnya jatuh dan berlaku kekacauan yang dahsyat. Tidak menjadi tempat kekuatan lagi kepada orang Islam. Sanata 95 wa mi'ah. Jadi dia pergi ke Baghdad pada tahun 195. Fa aqama biha sanatain, maka dia duduk di Baghdad itu selama 2 tahun. Jadi 195 Hijriah umur dia 45 tahun lah. 195 Hijriah. 195 Hijrah dia duduk di mana? 195 Hijrah dia duduk di dia pergi ke Baghdad selama 2 tahun. Jadi dia berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, katanya pada tahun 180 lebih tu dia dijumpa sekali di Mekah, kemudian jumpa sekali lagi Ahmad bin Hanbal juga di Baghdad. Dan ketika di Baghdad itulah dia belajar dengan Muhammad Ibn Al-Hasan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, murid kepada Imam Abu Hanifah yang terkenal, anak murid besar Imam Abu Hanifah. Dia tak berdebat dengan tok guru dia ni, tapi dia berdebat dengan anak-anak murid dia. Satu masa dia berdebat juga, akhirnya tok guru dia nak berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i, maka berdebatlah. Maknanya dia sangat jaga adab dengan guru. Itulah maknanya dari segi kedudukan ilmu, walaupun asalnya Imam Syafi'i adalah anak murid pada Imam Muhammad, tapi dia sampai satu masa dia sampai satu level, itu sama-sama mujtahid mutlak. Tapi Imam Syafi'i sangat menghormati Muhammad Syaibani. Dia tidak berdebat dan tidak, makna kalau dia kata imam dia kata gitu walaupun dia tak setuju pun dia diam dululah. Tapi dalam majlis yang lain bersama dengan anak murid imam dia, dia pun bagilah pendapat dia. Itulah kata para ulama. Ini halus halus adab para ulama, orang yang tinggi keilmuan dia, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membesarkan dirinya sendiri untuk kepentingan peribadi. Faqama biha sanatain. Setengahnya maknanya dia pergi ke Yaman dulu, kemudian ada kes di sana, kemudian dia diadukan dia sebagai golongan Alawiyin. Zaman tu kerajaan Bani Abbas, jadi Bani Abbas dia lawan dengan golongan Alawiyin. Jadi Imam Syafi'i ni orang dengki dengan dia adalah sebab semua sekali ada kisah dia lah Imam Syafi'i ni, akhirnya dia diadu domba, maknanya dia difitnah orang, nyatakan dia penyokong kalau kita penyokong pembangkang, orang tak boleh apa, itu penyokong pembangkang zaman dulu maknanya kena perang lah. Jadi dia kata ini golongan Alawi, orang pemberontak. Maka dibawa ke Baghdad, berjumpa dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid hendak menjatuhkan hukuman pada Imam Asy-Syafi'i, tetapi antara yang menyokongnya ialah Imam Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Dia beri kata-kata sikit, maka Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid dengar kata dia lah, keselamatlah Imam Asy-Syafi'i, selamat Imam Asy-Syafi'i yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih besar selepas daripada itu. Kemudian
Fa'aqama sanatan wajtama'a alaihi ulama'uha. Dan berkumpullah di sana, dan berkumpullah ke atasnya, maknanya berkumpul di sisi Imam Asy-Syafi'i itu oleh siapa? Ulama'uha. Ulama mana? Ulama Baghdad ni. Ulama Baghdad ni ramai ulama-ulama besar sana. Bila Imam Asy-Syafi'i datang sana, semua orang pergi berkumpul dekat dia. Wa raja'a katsirun minhum an madhahiba kanu 'alaiha ila madhhabi. Dan banyak juga yang tukar mazhab, tukar pandangan selepas daripada belajar dengan Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan dalilnya yang kuat. Dalilnya yang kuat, orangnya yang luar biasa. Jadi orang puas hati dengan cara pendalilan, dengan cara dia menunjukkan dalil, cara wajhul istidlal dia dan semua sekali, dan cara dia debat dengan yang lain. Itu apa nama difaham dengan cara yang seperti itu. Okey. Jadi sampai situ dulu lah. Sampai situ dulu, nanti kita sambung. Ingat sempat habis. Tak sempat habis. Kita sambung semula insya-Allah. Allah manfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.